Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan PJJ PACE Kuantan yang terdiri daripada 4 orang anggota akan menerangkan secara ringkas tentang amalan dan kesan bidang komunikasi terhadap pencapaian matlamat di dalam Polis Diraja Malaysia. Terdapat 6 tajuk utama yang akan kami kupas, iaitu pengenalan organisasi, komunikasi organisasi, etika komunikasi di dalam pasukan gerakan AM, kesan pelaksanaan komunikasi terhadap pencapaian matlamat PDRM, etika komunikasi lain yang boleh diamalkan dalam meningkatkan tahap keberkesanan komunikasi, dan akhir sekali adalah kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Hazim bin Hasnan, nombor metrik 295791, akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan pasukan polis Diraja Malaysia dan juga jenis-jenis komunikasi yang digunakan dalam PDRM. Polis Diraja Malaysia adalah satu badan penguatkuasaan undang-undang yang bermatlamat untuk menjaga keselamatan dan keamanan negara. Terdapat 137,574 pegawai kanan polis, pegawai rendah polis dan penjawat awam yang berkhidmat di dalam Polis Diraja Malaysia. Ibu pejabatnya adalah terletak di Bukit Aman, Kuala Lumpur, yang dipanggil Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia merangkumi Konstebel Polis Tambahan, sukarelawan polis, polis tambahan, kadet polis dan elemen perkhidmatan awam yang lain. Seterusnya adalah komunikasi organisasi. Terdapat 3 jenis komunikasi organisasi yang digunakan di dalam pasukan polis Diraja Malaysia. Yang pertama adalah interaksi interindividu dalaman organisasi. Komunikasi jenis ini tergolong dalam jenis komunikasi tidak formal di mana salah satu tujuannya adalah untuk mencipta rasa seronok dalam bekerja dan menghindar rasa tertekan akibat lambakan kerja dan juga pelaksanaan kerja. Contohnya, seorang pegawai polis berhubung secara lisan dengan pegawai yang lain untuk meluahkan perasaan untuk mengurangkan rasa tertekan di dalam kerja. Yang kedua adalah interaksi dalaman organisasi. Interaksi ini adalah sejenis interaksi antara pegawai polis tidak mengira pangkat demi mencapai matlamat kerja. Sebagai contoh, sebarang tugas operasi serbuan jenayah yang akan dilakukan akan melibatkan kata sepakat daripada peringkat atasan hingga ke bawahan demi menjayakan operasi serbuan tersebut. Ini menunjukkan interaksi ini berlaku antara mereka. Hasilnya, kata sepakat itu mereka dapat menjalankan setiap urusan pekerjaan dengan baik dan lancar. Yang ketiga adalah interaksi luaran organisasi. Bidang komunikasi ini melibatkan pihak organisasi berhubungan dengan pihak yang berada di luar organisasi. Contohnya, pertukaran dan perkongsian maklumat antara PDRM dan jabatan kerajaan lain yang bertujuan memperhebat lagi pentadbiran dalaman organisasi. Antara cawangan yang melaksanakan interaksi luaran organisasi adalah Unit Komando 69 di dalam PDRM, iaitu satu unit tempur atau unit peperangan khas yang ada di dalam PDRM yang menjalankan kerjasama bersama grup gerak khas ataupun GGK, satu unit komando juga milik Tentera Darat Malaysia di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syahrul Ramzani bin Alawi, nombor metrik 296521. Saya akan menerangkan jenis komunikasi yang digunakan dalam pasukan PDRM, khususnya cawangan pasukan gerakan AM. Baik, dari segi komunikasi secara menegak, ia terbahagi kepada 2 jenis aliran, iaitu aliran komunikasi ke bawah dan aliran komunikasi ke atas. Aliran ini berlaku dalam komunikasi secara menegak antara anggota yang berada di dalam setiap organisasi. Amalan komunikasi ke bawah adalah amalan yang dikatakan paling berkesan di mana setiap arahan akan diterima oleh anggota pelaksana melalui arahan dari pihak atasan. Justru anggota pelaksana akan membuat tugasan dengan lebih jelas dan efisien. Jadi seterusnya ialah komunikasi jenis lateral. Komunikasi lateral ini di mana komunikasi yang berlaku antara individu yang tidak mempunyai hubungan langsung terhadap anggota di dalam sesebuah organisasi tersebut.
Komunikasi lateral ini di peringkat anggota bawahan adalah kurang mempunyai permasalahan. Namun atas kepentingan pasukan, komunikasi jenis ini mendapat tumpuan yang semakin meningkat dalam anggota bawahan di dalam PDRM. Oleh kerana penekanan yang diberikan adalah tinggi oleh pihak atasan dalam mempercepatkan pelaksanaan tugasan serta ia boleh menjimatkan masa dari segi penyelesaian suatu masalah. Seterusnya ialah komunikasi jenis berpenjuru. Komunikasi jenis ini ialah berlaku di mana antara pengurus dan pekerja yang ditempatkan di bahagian berlainan fungsi. Sebagai contoh di dalam PDRM, pasukan gerakan am cawangan company yang melakukan pengkhususan tugasan infanteri iaitu satu cawangan yang mempunyai skop tugas kepolisan am berhubung dengan cawangan latihan yang juga merupakan salah sebuah cawangan di dalam PGA untuk menyenaraikan senarai nama anggota cawangan untuk menyertai kursus asas PGA, di mana kedua-dua cawangan ini telah melakukan komunikasi jenis berpenjuru di mana mereka berhubung antara satu sama lain demi melaksanakan misi dan visi di dalam organisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Ishaq, nombor matrik 296483, akan membentangkan tentang kesan pelaksanaan komunikasi terhadap pencapaian matlamat PDRM. Yang pertama adalah meningkatkan keberkesanan dalam menangani jenayah dan situasi darurat. Dengan penggunaan fungsi komunikasi yang teratur, setiap daripada laporan jenayah yang dilakukan oleh orang awam dapat ditangani dengan berkesan. Seterusnya adalah ianya juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PDRM. Komunikasi yang efektif juga dapat membantu PDRM dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PDRM. Dengan memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tepat pada waktunya, PDRM dapat mengurangkan situasi panik dan rasa cemas yang melanda dalam kalangan rakyat. Dan yang terakhir sekali adalah memastikan setiap anggota PDRM memahami dan mengikuti prosedur komunikasi yang ditetapkan. Latihan dan pendidikan yang berterusan mengenai teknik komunikasi yang berkesan dan protokol juga sentiasa diterapkan di dalam diri setiap anggota polis untuk memastikan mereka memahami dan mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Razi bin Ahmad Rashidi, nombor kad matrik 295737, akan membicarakan topik berkaitan etika komunikasi lain yang boleh dilaksanakan dalam meningkatkan tahap keberkesanan komunikasi dalam PDRM. Secara amnya, ia terpecah kepada tiga, iaitu memanfaatkan penggunaan teknologi dalam komunikasi, manakala kedua, menambahbaikkan sistem penyampaian fail berdasarkan sistem pangkalan data elektronik menggantikan sistem penyampaian fail yang konvensional, dan akhir sekali adalah mempermudahkan komunikasi antara pihak PDRM dan orang awam dengan penggunaan kamera badan oleh anggota polis ketika sedang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Razi bin Ahmad Rashidi, nombor kad matrik 295737, akan mengupas topik yang terakhir, iaitu kesimpulan. Secara amnya, komunikasi yang efektif dapat menjamin keberhasilan organisasi, manakala komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan tahap motivasi yang tinggi, dan akhir sekali, komunikasi yang efektif juga dapat meningkatkan kepuasan kerja anggota dalam organisasi. Sekian, terima kasih.